tuan jawab mute je, tak payah buka suara tak apa. InsyaAllah hari ni kita akan sambung tajuk apa? Adab bermain. Adab bermain muka surat 17. Muka surat 17. Jadi boleh buka muka surat 17 1 7. Muka surat 17. Okay, Ustaz akan sharekan juga screen dekat share screen Ustaz. Jadi kamu boleh tengok buku teks digital yang Ustaz akan sharekan lah. Okay, tapi sebelum kita mulakan pengajaran kita, pertama sekali kita akan ada peraturan. Dalam kelas Ustaz, Ustaz tak nak ada yang bising-bising. Ustaz tak nak ada yang ya. Ustaz tak nak Siapa punya baby tu? baby Ustaz lah. Ustaz tak nak ada yang bising. Ustaz tak nak ada yang cakap-cakap. Kecuali kalau Ustaz suruh kamu unmute dan kamu cakap. Ustaz, kecuali kalau Ustaz Habis tengah mengajar sayang. Tak boleh tak ni. Kecuali kalau Ustaz suruh kamu bercakap, baru kamu unmute dan bercakap. Mute lah. Kalau Ustaz tanya kamu apa-apa ke, baru kamu buka suara kamu dan jawab. Okay, selain tu kamu tak boleh bercakap lah. Kamu mute suara. Semua kena mute suara sekarang. Okay, mute. Okay. Kalau Ustaz suruh kamu baca pun, contoh Izul baca teks muka surat bla bla bla, baru kamu buka suara kamu dan baca. Okay, kemudian Ustaz tak nak ada yang bermain-main. Semua kena buka video supaya Ustaz boleh tengok apa yang kamu tengah buat. Dan Ustaz nak pastikan yang kamu tidak buat benda lain selain daripada fokus dengan pelajaran yang kita sedang belajar sekarang. Kemudian Ustaz tak nak juga ada yang message di ruangan chat. Macam tadi Alisha message, tapi Alisha message sebab dia takut kita tak dengar dia. Itu tak apalah. Tapi kalau dia message saja-saja kan, dia nak jawab soalan Ustaz tapi dia tulis message, sebaiknya nak jawab soalan Ustaz buka suara terus, cakap. Tak payah nak message, susah, lambat nanti. Message bila kamu ada kerosakan suara, bila kamu suara kamu rosak ke apa ke, baru kamu boleh message. Selain tu tak boleh. Okay, faham tak semua? Faham tak? Semua faham tak? Okay, dah faham. Kita pergi pula kepada sesi yang kedua, iaitu sesi refleksi. Apa yang kita faham tentang pelajaran kita yang lepas. Ingat tak tajuk apa yang kita belajar sebelum ni? Tak mahu. Turun. Kita belajar tajuk apa minggu lepas? Siapa ingat? Okey, Ustaz tanya. Okey, Alisha kata apa, Izul? Alisha kata apa tadi? Oh, Izul. Apa tajuk yang kita belajar minggu lepas? Adab apa? Mai, terus left. Biar betul. Okey, Amni. Dia tak left pun. Ada dua saya rasa. Ada lagi. Tu. Izul, sambung. Jawab soalan Ustaz. Abu Zed. Saya keluar. Tak dengar apa-apa tadi Zed. Internet dia tutup. Ya Allah, tak boleh. Pecah sayang, pecah. Sana, tak mau main sini. Talha, janganlah. Ya Rabbi ya Karim. Tak mau. Talha, pecah nanti. Tak ada orang ke boleh jaga selain Ustaz? Tak ada. Isteri Ustaz tak ada dengan Ustaz. Aduh. Okey, Izul cepat bagi jawapan. Buka suara dan jawab. Apa tajuk? Adab berjiran. Adab berjiran. Izul, jawablah cepat. Saya cakap adab berjiran ke tadi? Izul. Ya Zed. Yelah mana Zed? Apa tajuk yang kita belajar minggu lepas? Adab apa? Ada berjiran. Berjiran juga.
kamu baru gelakkan Amni sebab dia jawab adab berjiran. Lepas tu kamu pun gelak, kamu pun jawab benda yang Saya tak sama. gelak lah. Okey. Bukan saya lah. Alisha, tolong jawabkan untuk kamu. Adab berjalan. Adab berjalan. Adab Tengok Nuruddin dengan Alisha bagi tahu kita semua bahawa minggu lepas kita belajar tajuk adab Jiran lah pula, bukan jiran. Jiran berjalan. Ada apa ni? Adab berjalan, bukan jiran. Adab berjalan. Okey. Saya nak tanya Jiran. Nuruddin. Ha? Apa bagi Ustaz 2 contoh adab berjalan? Adab berjalan. Langkah kaki kanan. Okey, mulakan dengan langkah kaki kanan. Satu lagi. Pemakai kasut. Okey. Ustaz terima. Izul. Bagi Ustaz lagi 2 contoh adab berjalan. Ha? Apa? Bagi Ustaz 2 lagi adab berjalan. 2 contoh adab berjalan, 2 contoh. Apa tu? Kena minta izin ibu bapa. Pandai. Okey, satu lagi. Putera tu dah tengok buku dah tu. Putera dia dah cek buku dah, nampak tadi. Cepat. Izul, satu lagi. Okey, minta izin ibu bapa, betul, bagus. Satu lagi. Sebelum nak berjalan, apa yang kamu baca biasanya? Masuk kaki kiri. Berdoa lah awak. Berdoa. Ustaz kata sebelum kamu berjalan, kamu baca apa? Apa sama masuk kaki kiri pula? Sebelum. Ustaz dah bagi kamu clue dah. Kamu jawab benda lain. Dah lah salah benda lain tu. Kalau kamu kata masuk kaki kanan tu okey lagi, ni masuk kaki kiri. Jawapan lain yang aku mau bagi tu salah juga. Padahal Ustaz dah bagi clue. Okey, cepat. Apa? Kamu baca apa sebelum kamu mula berjalan? Baca doa. Doa jalan. baca doa. Doa berjalan. Baca doa berjalan. Okey. Subhanallah. Putera, diam. Tu soalan lain. Hanisah, bacakan Ustaz doa berjalan. Cepat. Hanisah, macam mana nak baca doa? Apa doa berjalan? Bacakan Ustaz doa berjalan, ya. Dia sama dengan doa menaiki kenderaan kalau kamu ingat lah. Doa berjalan ni sama juga. Subhan. Alisha jangan. Ustaz tanya Hanisah. Teranglah. Alisha jangan. Subhanallah. Subhanallah bisaharana Allahumma lahu mulkuna wa inna ila rabbina munqalibun. Okey, bagus Hanisah. Walaupun lambat sikit tapi tak apa. Kamu dapat jawab, alhamdulillah. Bagus. Okey, berikan tepukan untuk Hanisah. Okey. Bagus. Okey. Siapa? Putera. Bagi Ustaz 2 kebaikan menjaga adab ketika berjalan. Tengok tu. Sarung tangan dah cantik lah. Tak dapat jawab, tak tahu lah. 2 kebaikan kamu menjaga adab ketika berjalan. Apa kebaikan dia? Kebaikan dia. Dapat pahala. Dapat pahala. Okey, boleh. Satu lagi. Dilindungi Allah dari bahaya. Janganlah kacau dia, Anisha. Okey, lagi satu. Cepat. Senang je. Di apa? Ada bila kamu jaga adab kamu masa kamu nak berjalan tu, apa yang Allah bukan Allah lah. Apa yang kamu dapat kalau kamu jaga adab kamu? Allah akan
Allah akan apa? Akan Beri apa? apa? Cepat. Lindungi kita. Okey, boleh lah. Kalau Allah akan lindungi. Walaupun tu jawapan Alisha tapi soalan Allah Jawapan saya. apa ni? Masa dia jawab. Cakap apa? Ni apa Ustaz tak dengar? saya nak Amni? Amni. Okey, ni nak tanya kamu lah ni. Amni, bagi Ustaz lagi tiga fadilat ataupun kebaikan menjaga adab ketika berjalan. Tiga. Kamu Ustaz bagi lebih sikit sebab kamu pandai. Yang lain pun pandai juga tapi Ustaz saja nak uji Amni. Jalan ya. Yang pertama, selamat dalam perjalanan. Nampak sangat kamu baca buku tu. Nampak sangat kamu tengok buku. Buka video. Amni kantai. Jamal. Buka video Amni. Okey, dapat pahala tadi Putera dah jawab dah. Tu jawapan klise. Kamu buat benda baik semua dapat pahala. Selain dapat pahala, saya nak dengar yang lain. Okey, tak payah tiga lah, dua. Sudah. Okey, semua cuba sebut. Baca doa. Baca doa. Doa tu adab saya. Bukannya fadilat. Ni fadilat. Cepat. Oh, Amni. Amni. Ya. Mana jawapannya tak dengar pun. Cepat kita nak masuk tajuk baru ni. Adab bermain ni. Ya. Disukai. Amni, Ustaz suruh sesuatu. Suruh cakap. Okey, disukai rakan. Boleh. Satu lagi. Selain disukai rakan. Amni. Sukai rakan. Apa tak dengar? Suara kamu agak sekat-sekat. Apa dia cakap Alisha? Tak dengar lah Ustaz. Dihormati. Okey. Dihormati oleh orang lain. Okey, betul. Okey, ingat fadilat tadi. Ryan jawab mendapat pahala dengan dilindungi Allah. Walaupun dia ambil jawapan Alisha sebut. Amni jawab selamat dalam perjalanan. Sebenarnya ada tiga. Awal tadi masa dia baca tu dia cakap selamat dalam perjalanan. Bila kamu jaga adab masa berjalan, kamu akan selamat. Senang je. Kemudian disukai rakan dan kenalan. Kalau kamu jalan elok-elok, tak terencat, tak terlompat-lompat masa jalan, kawan kamu yang jalan sekali dengan kamu pun akan suka. Dan nombor tiga, dihormati oleh rakan dan kenalan, dihormati oleh orang lain. Cukup tiga. Ya. Cukup tiga, betul. Orang Okey. Okey dah, mute suara. Mute suara kamu semua. Okey, kita masuk tajuk yang baru. Kita masuk adab bermain. Adab bermain. Panjangnya Ustaz. Sebab dia ada mak wajib kat situ. Cik. Okey. Tengok skrin Ustaz akan sharekan buku teks. Kamu boleh tengok buku kamu sendiri juga. Kita masuk muka surat yang 17, adab bermain. Okey, Ustaz minta Izul untuk bacakan pengertian bermain. Bacakan Izul, apa dia maksud bermain tu? Apa maksud bermain yang kamu buat tiap-tiap hari? Main game, main bola, main apa lagi? Main COD, main apa? Main baseball, kriket, gasing, Beyblade dan sebagainya. Semua benda yang kamu main tu. Apa maksud main tu? Bermain itu yang kita nak tahu sekarang. Alisha, bagi Izul baca Bermain ialah Mute suara yang lain, mute. Ryan mute suara. Bermain ialah Bermain ialah
Bermain ialah Aktiviti. aktiviti Perseorangan. perseorangan atau berkumpulan secara sukarela mengikut peraturan. Okey. Bermain ni adalah aktiviti perseorangan. Sama ada kamu main seorang. Main apa yang seorang? Alisha, boleh bagi contoh tak main apa yang seorang? Ada ke kita main benda kita main seorang? Main apa yang seorang tu? Main kertas, main origami. Origami boleh buat seorang-seorang. Main juga kan? Okey, main origami. Boleh lah main origami. Amni, main apa lagi seorang? Main buka main cong seorang. Main gelosor. Main tali skipping. Kan? Aduh. Main tali skipping. Main tali Anda. skipping. Izul, main apa lagi seorang? Basikal. Main basikal. Basikal. Main basikal. Boleh seorang. Nuruddin, main apa lagi seorang Nuruddin? Mute suara yang lain, mute. Nuruddin. Main apa yang main. Tak tahu. Tak tahu. Tak tahu. Kamu tak tahu Bagi main satu apa je. seorang? Satu je Ustaz minta, tak banyak pun. Saya tahu. Fikir Nuruddin, fikir. Kamu mesti pernah main seorang-seorang punya. Main apa yang kamu main seorang? Berlatih. Berlatih. Betul lah tu. Tapi kamu berlatih apa? Berlari. Contoh kamu nak berlatih berlari. Kamu main juga tapi main seorang. Kamu lari daripada hujung rumah ke hujung rumah yang lain. So tu bermain juga tu. Bukannya apa. Ustaz, Okey, Saya Izul. kalau main badminton itu dikira berkumpulan ke apa? Sebab Itu berkumpulan lah. Kalau lebih daripada seorang, maksudnya dia berkumpulan lah. Individu. Ya, dia memanglah seorang lawan seorang, tapi permainan tu dia ada kumpulan. Dia ada kumpulan orang. Kumpulan orang ni orang yang lebih daripada satu lah. Tu maksudnya. Okey. Macam permain. Ryan, Putra. Apa lagi contoh permainan yang seorang? Timbang bola. Timbang bola, boleh. Itu kira bermain bola seorang. Okey. Sebenarnya contoh lain main game contoh. Kalau kamu main game, itu pun kadang-kadang seorang je kamu main. Kalau bukan multiplayer lah. Kalau kamu main apa campaign contoh kan. Kamu main game tu campaign. So itu main seorang juga. Tapi ada peraturan tak game tu? Ada peraturan tak kalau kamu main basikal? Ada peraturan tak main basikal? Nak tanya. Kau kan sekarang ni kan macam main dia macam dari rumah ke rumah. Tu dikira kumpulan ke? Macam satu game tu ada 2 kumpulan. 2 kumpulan tu ada 5 orang. Habis dikira tu berkumpulan ke? Ya, dikira berkumpulan lah tu. Berkumpulan lah tu. Oh, okey. Okey. Ustaz, Dan sabar. Dan permainan ni bukan setakat perseorangan atau berkumpulan sahaja, tapi dia juga secara sukarela. Maksudnya kamu yang nak main. Kamu tak dipaksa untuk bermain. Secara sukarela ni maksudnya kamu yang nak. Itu maksud sukarela. Dan kemudian mengikut peraturan yang diberi. Semua permainan yang kita main dalam dunia ni ada peraturan. Kamu basikal, ada peraturan dia. Kamu naik basikal walaupun seorang, tapi ada peraturan dia. Kamu main apa lagi? Kamu main timbang bola, ada peraturan dia. Kamu sebab apa? Sebab kalau kamu kata kamu main timbang bola, kamu mana boleh timbang bola tapi tangan kamu yang angkat kan. Letak sepak itu bola angkat tangan kamu angkat bola. Tu tak dikira timbang. Itu dikira kamu angkat bola. Kan? So ada peraturan walaupun seorang kamu main. Faham? Okey. Kita pergi pula pada adab-adab sebelum bermain. Apa dia adab-adab sebelum kita nak mula bermain tu? So yang pertama, tolong bacakan Alisha.
Adab bermain. Okay, sekejap. Baca adab sebelum main. Okey. Berdoa sebelum bermain. Okay, ni sebelum bermain ni. Ingat ni. Yang lain ingat sebelum bermain, bukan bukan selepas atau semasa bermain, ni sebelum. Okey, yang pertama tadi apa? Berdoa sebelum bermain. Okey, sebelum nak main kena doa dulu. Sepermain. Sebelum nak bermain, salam dulu kawan kamu. Kalau di Islam. Kalau dia tak Islam pun salam je lah. Tak ada masalah pun. Ustaz dulu masa kecil, Ustaz main bola dengan India kot. Elok je salam. Peluk-peluk siap walaupun busuk. Bukan sebab di India dia busuk. Tapi sebab dia berpeluh kan. Melayu pun kalau peluh busuk juga. Saya. So, bersalaman sebelum nak main tu. Okay, yang ketiga. Sambung Izul kalau nak sambung. Bermain. Alisha nanti bagi Izul pula. Mute suara Yang tak baca, yang Ustaz tak baca, suara kamu. Bermain di tempat yang sesuai dengan selamat. Boleh ke main bola dekat jalan raya? Jangan dibuat Tak boleh. nak. Hari kamu kena langgar sikit lagi. Kan? Jangan main bola. Boleh ke main bola dekat tepi perigi contoh? Kan? Tengah main-main, pok termasuk perigi. Elok. Lemah terus. Kan? Kalau macam masa Ustaz belajar Mesir tu, kami main bola atas bumbung. Atas bumbung kita orang main. Sebab apa? Sebab dah tak ada tempat lain nak main, so main atas bumbung. Bumbung kami tak adalah bumbung macam Malaysia ni. Bumbung bukanlah bumbung macam kita. Bumbung kat Malaysia macam ni kan. Bumbung kita orang macam kamu pernah pergi pasar raya kan? Kat atas kan ada bumbung yang boleh parking kereta kan. Macam tu lah bumbungnya. Tapi still bahaya juga kalau bola tu terjatuh, kamu berlari, terjun bawah, mati juga kan. Okey, kemudian Izul baca nombor 4. Pemain memahami peraturan permainan. Pemain kena memahami peraturan permainan. Okey, Amni. Dengar ni soalan Ustaz. Yang lain mute Amni je yang buka suara. Amni, kalau kamu main badminton, pernah main badminton tak? Iya, saya. Pernah main badminton tak kamu? Pernah. Ada tak peraturan masa main badminton tu? Boleh tak? Ada peraturan tak masa main badminton? Ada kan? Kalau kamu tak ikut peraturan tu, kawan yang kamu main tu marah tak? Marah. Itu sebab kena ikut peraturan permainan yang telah ditetapkan supaya tidak berlakunya pergaduhan sesama kamu dan rakan-rakan. Itu sebab ada tau dulu masa Ustaz kecil-kecil dulu, Ustaz main, ada kawan ni jenis dia tak nak kalah. Jadi dia main ikut peraturan dia sendiri. Kalau main badminton tu, dia smash. Kena dekat dia punya jaring. Lepas tu dia kata tu dikira skor. Dia dapat point. Padahal dia kalah kan sebab dia smash kena jaring dia. Bila dia buat macam tu, kita marah. Sebab apa? Sebab dia tak mengikut peraturan permainan. Walaupun kita bermain. Tapi still, masih ada peraturan yang perlu diikuti. Okey, nombor 5 last sekali. Zul bacakan. Baru kan kalau ikut peraturan. Okey. Apa Alisha jap? Alisha apa Alisha? Alat permainan. Jap. Izul, kejap Izul. Apa Alisha? Lagi best kalau ikut peraturan. Kau tak bosan memanglah. tak ikut peraturan. Dia menang. Betul. Pening Mestilah juga. kena ikut peraturan. Kalau tak nanti ramai yang tidak akan berpuas hati dengan permainan tu. Okey, sambung Izul. Last sekali. Alat permainan sesuai dan selamat digunakan. Alat permainan yang digunakan mestilah sesuai. Jangan kamu main badminton tapi kamu tak ada raket. Kamu pakai kaki je. Kawan kamu pakai raket, lepas tu kamu balas balik pakai kaki sepak. So tak sesuai lah. Faham? Jadi benda-benda ni penting. Itu adalah adab-adab. Sebelum nak bermain tu kena ada benda-benda ni. Ingat. Apa? Amni, sebelum nak main kena buat apa? Angkat tangan. Lambai.
Angkat tangan apa, Amni? Sebelum nak main. Angkat 8. Angkat tangan lambai. Tak main-main je lah. Ni Ustaz tunjuk. Angkat. Angkat tangan. Apa Amni? Orang tu dulu. Tak main. Salam, ya betul salam. Tapi sebelum salam, kamu angkat tangan apa? Ni apa ni? Tanda apa ni? Ni tanda salam ke? Kamu salam orang macam ni? Ni. Ni tanda apa ni? Sebelum nak main buat apa? Baca? Doa. Baca doa ni. Apa lambat sangat kamu Baca ni? doa. Tak cubit pipi orang. Okey. Putera, lepas dah baca doa, kamu buat apa? Salam. Salam. Lepas tu, Alisha, lepas dah salam, kamu main dekat mana? Boleh ke main bola dekat tempat? Boleh ke main bola dekat jalan raya? Tak boleh. Jadi main dekat apa? Main dekat tempat yang sesuai dan selamat. Kemudian dalam permainan apa yang perlu diikuti? Nuruddin. Yang lain senyap. Ustaz tanya Nuruddin. Boleh mute suara masing-masing. Cepat Nuruddin. Nak main kena ikut apa? Peraturan. Peraturan tu kena diikuti. Last sekali. Izul, boleh ke main badminton pakai kaki? Tak boleh. Tak boleh. Jadi maksudnya kena ada apa? Kena ada apa masa nak main ni? Alatan. Kena ada alatan yang sesuai. Okey. Kita pergi pula kepada adab semasa bermain. Kita baca laju-laju Ustaz harap kamu faham dan kamu boleh ulang lah lepas ni. Okey, adab semasa bermain. Semasa. Tadi sebelum. Ni semasa. Ingat tadi sebelum. Apa yang kamu kena ada sebelum. Apa yang kamu kena buat sebelum kamu nak main. Ni semasa Okey, Alisha bacakan. Semasa. Okey. Baca dan amalkan. 1. Tanamkan semangat setia kawan. Okey, tanamkan semangat setia kawan. Maksudnya okey, berpakaian menutup aurat. Berpakaian menutup aurat. Jangan masa main kamu buka pula seluar panjang kamu pakai seluar pendek. Tak Dulu main bola pakai seluar pendek kan, Ustaz tahu. Ustaz nampak itu kamu main dekat taman. Nuruddin dengar ni. Okay. So tak ada Ustaz gurau je. So masa main tolong pakai pakaian yang ketiga. Laju. Memupuk semangat kesukanan. Pupuk kesukanan dalam diri kamu. Dan last kali mematuhi aturan. Jangan jangan nanti masa kamu dah main, kamu abaikan peraturan yang ada. Padahal kamu dah diberitahu dah peraturannya macam ni. Tapi masa kamu main kamu lantakkan je semua peraturan yang ada. Main suka hati, tak boleh. Kena ikut peraturan. Okey, Amni. Masa kamu main, kamu kena pakai pakaian yang macam mana? Tutup aurat. Bagus. Tutup aurat. Okey, Nuruddin. Apakah semangat yang kamu kena tanamkan masa kamu main? Semangat kesukanan. Semangat kesukanan. Boleh. Satu lagi semangat apa? Semangat. Semangat. Mematuhi. Semangat setia Semangat kawan. setia kawan. Semangat setia kawan. Ustaz macam last kali baru Ayuh ambil cik mematuhi peraturan. Okey. Last kali adab selepas bermain. Apa dia adab selepas bermain? Banyak lagi. Sempat ke kita habiskan? Sempat je, tak sempat. Banyak betul. Okey, adab selepas bermain. Bacakan. Okey. Yang kedua.
menerima keputusan pengadil dengan redha. Yang Okey, ketiga, yang ketiga. yang ketiga tidak menyimpan perasaan dendam. Yang keempat, menyimpan semula peralatan di tempatnya dengan sempurna. Okey, itu dia. Adab selepas main, kamu kena maaf-maafan dengan kawan-kawan kamu. Jangan bergaduh. Kalau kalah, redha. Kalau menang, seronok, suka hatilah. Tapi kena bermaaf-maafan. Kamu tak apa. Rezeki kamu lain kali insyaAllah. Kamu menang. Okey, yang kedua, keputusan pengadil dengan redha. Pengadil dah cakap, oh okey, ni menang. So, redha je lah. Kemudian, tidak menyimpan perasaan dendam. Jangan simpan perasaan dendam dengan kawan-kawan kamu yang menang. Contoh. So redha, lepaskan semua kat situ je, kat atas padang je. Jangan dendam dengan dia. Okay, last sekali menyimpan mula peralatan. Dah main, simpan peralatan dengan baik. Okey. Perkara yang dilarang ketika bermain. Bacakan Nuruddin. Perkara yang dilarang ketika bermain. Apa dia? Nuruddin, bacakan Nuruddin. Yang lain mute suara. Mute suara. Yang melanggar peraturan. Nuruddin je baca. Melanggar peraturan. Jangan melanggar peraturan. Yang kedua. Yang kedua. Tiada. Tiada semangat berpasukan. Tiada semangat Menimbulkan berpasukan. Dia main sorang-sorang. Contoh, sabar-sabar. Contoh kalau main bola tu dia bawa sorang-sorang aje. And passing kat kawan. Itu namanya tak ada semangat berpasukan. Dia main sorang-sorang. Nombor 3. menimbulkan suasana tegang. Bertaruhan dalam permainan. Betul? Pertaruhan. Dalam permainan. Main dia berjudi. Kalau aku menang, aku nak duit sekian. Kalau kau menang, aku bagi kau duit sekian. Macam tu. So tak boleh jangan buat macam tu, tak elok. Okey. Selesai perkara yang dilarang. Masuk kepada fadilat beradab ketika bermain. Ustaz yang akan baca, semua mute. Nanti Ustaz tanya balik. Okey, yang pertama disayangi Allah Rasul. Ini benda biasalah. Dalam setiap tajuk mesti ada. Fadilat je mesti disayangi Allah. So kamu boleh hafal benda ni. Disayangi Allah dan Rasul. Dah. Yang kedua, sihat tu badan. Bila berkaitan dengan adab bermain, bila kamu jaga adab, insyaAllah sihat. Okay, yang ketiga, memupuk sikap kerjasama dan toleransi. Kamu akan memupuk sifat kerjasama dan toleransi sama kawan-kawan. Yang keempat, mengeratkan hubungan setia kawan antara satu sama lain ataupun mengerat hubungan silaturahim. Kamu nak cakap macam tu pun tak ada masalah. Yang kelima, melahirkan sifat sabar. Bila kalah kamu sabar. Bila menang redha. Itu adalah benda sifat yang akan kamu pupuk lah masa kamu bermain. Jaga adab ketika bermain. Yang keenam, hormat menghormati antara rakan. Yang ketujuh, melatih disiplin diri. Dan yang ke-8, dapat menambah sahabat dan kenalan. Okey. Contoh kalau kamu main kamu main dengan orang-orang luar, contoh macam Izul kononnya kan. So biasanya kamu akan main tu tiba-tiba jumpa kawan baru main sekali. Jadi itu adalah antara satu faedah lah bila kita main bermain dan menjaga adab bermain. Ustaz pun kadang-kadang kalau main Ustaz jumpa kawan-kawan baru dekat online. So itu antara faedah yang kita dapat lah. Ustaz. Jangan bergaduh pula dengan kawan tu. Ya. Dekat game saya main tu, ada orang tu tak ikut peraturan. Ada orang host kat situ suruh pakai sniper je. Tapi dia pakai apa? Pistol SMG macam tu. Tak ikut peraturan. Kamu bila dia tak ikut peraturan? Marah? Marah. Pasal dia dapat marah tak Izul? Marah lah. Dia bunuh marah saya kan? je. Kita tak suka lah. Kita tak suka bila orang tak ikut peraturan yang kita dah tetapkan. Itu sebab dalam akibat tidak beradab ni nanti,
Antaranya adalah bila orang yang tak mengikut peraturan akan menimbulkan, tengok yang pertama, menimbulkan pergaduhan dan permusuhan. Nah, kita akan mula gaduh dengan dia. Apa ni? Kenapa main macam ni? Kalau macam contoh main game ada orang tiba-tiba power semacam kan, dia hacking. So kita pun tak suka. Kenapa tak ikut peraturan? Orang main elok-elok, kamu main hacking kan. So semua orang akan benci dan tak suka dengan dia. Okay, kemudian mengganggu kelancaran perlawanan. Bila kita tengah main-main dan dia hacking kan. So kelancaran perlawanan tu tak berlaku dengan baik. Sebab apa? Sebab dia tahu kat mana kita. Kita tahu dia kat mana, dia tahu pula. Tembak-tembak je kena saja. Dia akan mengganggu kelancaran permainan kita. Kemudian melemahkan semangat kesukanan. Orang semua malas nak main dah. Aku asyik kalah je. Mamat ni hacking, aku malas nak main dah. So orang pun dah malas nak main. Ataupun kalau macam kamu main bola atau badminton, dan dia tak ikut peraturan, kita rasa menyampah dengan dia. So kita pun dah tak suka nak main dah sebab orang tak ikut peraturan. Kemudian hilang tumpuan semasa main dan mencemarkan maruah diri dan pasukan. Orang akan benci dengan pasukan kamu, tim kamu. Sebab apa? Tak ikut peraturan yang dah ditetapkan. Sekali dibenci oleh peminat. Orang yang suka kepada kamu, orang yang sokong kamu pun dah tak suka. Ustaz. Okay, faham tak? Itu secara ringkas. Masa kita pun dah habis. Jadi Ustaz harap kamu boleh faham sebab lepas ni Ustaz akan bagi kamu aktiviti. Bukan aktiviti daripada buku aktiviti, tapi aktiviti luar yang Ustaz akan bagi pada kamu. Nanti Ustaz akan hantar dalam grup WhatsApp sebab Ustaz ada gambar dia je. Ustaz tak ada link. Jadi nanti Ustaz bagi gambar dalam grup WhatsApp. Ustaz nak tulis semula dalam buku teks, buku teks pula. Tulis semula dalam buku latihan, buku tulis. Kemudian isi jawapan dia. Faham tak? Faham. Nanti Ustaz akan hantar dalam grup WhatsApp. Ya, Ustaz hantar. Homework boleh Ustaz? Rizal sihat. Sihat. E-homework, aku masuk kamu e-homework tak faham? Boleh Ustaz letaklah kat e-homework boleh tengok. Nanti Ustaz hantar lah dekat e-homework. Cuma kamu kena apa orang kata buat jawapan, kamu kena tulis dalam buku tulis lah latihan yang Ustaz bagi ni. Tak boleh print ke? Boleh je print kalau kamu nak print boleh. gambar tu lah. Kamu print gambar, kamu tulis boleh ke? Tak masalah. Jawapan kat mana? Kat kertas tu? Tulis kalau kamu dah print, kamu tulis lah jawapan kat kertas. Tapi kalau kamu tak print, kamu nak tulis balik dalam buku tulis pun tak ada masalah. Tapi tajuk yang Ustaz bagi ni tajuk adab berjual beli tau. Adab yang kita belajar awal-awal dulu. Ingat tak? Sebab Ustaz nak buat revision. Ustaz nak buat ulang kaji. Jadi Ustaz bagi latihan ni untuk kamu jawab lah. Supaya kamu ingat balik apa yang kamu dah belajar tajuk awal-awal. Yang kuis kita orang Ustaz. Mana? Ada kuis? Ustaz hantar dalam grup WhatsApp. Ustaz hantar kat grup WhatsApp tu kuis. Ya, bukan kuis. Tak, Ustaz nak buat kuis tapi tak sempat sebab tajuk ni agak panjang. Jadi minggu depan insyaAllah nanti kita sambung kuis untuk tajuk ni. Okey. InsyaAllah kalau sempat lah. Kamu peperiksaan kamu tahu kan bila? 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Hari Senin 4 hari bulan Disember tak silap Ustaz. Jadi kamu bersedialah. Matilah. Tak ada matinya, senang je insyaAllah. Okey. Nuruddin dah keluar dah. Besok sampai hari apa Ustaz? Dah nak keluar. Periksa Ustaz tak pasti sampai hari apa. Tapi seminggu ke seminggu je kot rasanya. Ataupun 2 minggu tak Ustaz tak pasti. 2 minggu silap. 2 minggu periksa. Tak, dah periksa. Ada berapa hari lagi periksa? Dah periksa, ada berapa hari lagi periksa? Ustaz tak faham. Tak, macam kita tengah periksa. Ada berapa lagi hari yang kena tinggal untuk habis periksa. Macam tu lah. 14 hari. Ustaz tak pasti tu. Nanti jangan risau. Nanti akan dikeluarkan jadual peperiksaan tu. Nanti kamu tengok lah. 14 peperiksaan tu Ustaz.
Takut nanti saya ponten apa? Ponten kelas. Ni peperiksaan sebab abang saya nak ni kan. Kahwin. Tak apa, sabar je. Nanti akan keluar bila? Nanti akan keluar jadual insya-Allah. Jangan risau. Okey, itu saja daripada Ustaz hari ni. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Di kelas yang akan datang. Jangan lupa buat latihan. Ustaz nak kamu siapkan by hari Jumaat Okey, bye. Assalamualaikum. Hari Jumaat tu bila? Hari Jumaat? Bila hari Jumaat? Esok. Hari Jumaat tu esok. Jadi siapkan segera. Print kertas yang Ustaz bagi tu kamu jawab. Itu je. Okey, itu je daripada Ustaz. Bye-bye. Terima kasih semua. Bye. Izal mesti Ustaz. Ismail baru sampai. Mael, Assalamualaikum Ustaz. dah habis kelas dah Mael. Bertuahnya budak. Ustaz. Ya, okey. Waalaikumsalam. Bye-bye. Ya, Hanisa. Kenapa Hanisa? Ustaz, nanti tolonglah bagi tajuk-tajuk. Tajuk-tajuk apa? Yang Tajuk nak masuk peperiksaan. Oh. Tengoklah nanti Ustaz tengok macam mana. Kalau Ustaz tahu nanti Ustaz bagi tahu. Okey, bye-bye. bye-bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Mael dah habis lah kelas. Ish. Lambat tu lah awak ni.